Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Siaran ini juga boleh ditonton secara HD di www.tonton.com.my. Selepas tragedi Elmina 7 bulan yang lalu, negara sekali lagi digemparkan dengan insiden nahas pesawat kecil di Kapar, Selangor. Mangsa iaitu juruterbang serta pembantunya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa pada kedalaman 1.52 meter dalam tanah. Saksikan perincian laporan khas nahas pesawat BK-160 Gabriel disediakan wartawan Ainul Abdul Rauf. Perkabaran duka sekali lagi menyelubungi negara susulan nahas melibatkan sebuah pesawat ringan BK-160 Gabriel yang dilaporkan meletup sebelum terhempas di Kapar sekitar Klang, Selangor pada 13 Februari lalu. Nahas yang berlaku kira-kira jam 1.40 tengah hari itu telah meragut 2 nyawa, iaitu juruterbang dikenali sebagai Daniel Yi Siang Hun 30 tahun serta pembantunya Roshan Singh Raina berusia 42 tahun. Oh, kat depan saya. Menurut pihak berkuasa, penerbangan awam Malaysia CAAM menerusi sebuah kenyataan rasmi sejurus kejadian itu, pesawat ringan terbabit telah berlepas dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang pada jam 1.28 tengah hari bagi menjalankan penerbangan rekreasi. Namun pada jam 1.35 petang, pesawat terbabit dipercayai telah terputus hubungan dengan menara kawalan trafik sekaligus Pusat Koordinasi Menyelamat Aeronautika Kuala Lumpur diaktifkan serta-merta bagi mengenal pasti lokasi pesawat ekoran tiada panggilan kecemasan diterima. Dalam penerbangan tersebut, pesawat itu telah terhempaslah dan jatuh di kawasan ini, iaitu kawasan Kampung Tok Muda, Kapar. Dan kapal terbang itu yang beratnya lebih kurang 1,300 kilo. Telah terjunam dan dia telah terbenam lebih daripada 2 meter dalam tanah. Siasatan akan dilakukan oleh bahagian siasatan kemalangan udara, BSKU, daripada MOT dan juga pihak polis juga akan buka laterally bawah KEP, kertas inquiry polis dan juga SDR. Susulan kejadian itu, seramai 38 anggota bomba termasuk 2 unit anjing K9 telah digerakkan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kapar, Shah Alam, Sungai Pinang serta Pelabuhan Klang ke lokasi kejadian. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor, Wan Mat Razali Wan Ismail, bahagian udara JBPM turut menggerakkan 1 unit helikopter jenis Mi-17 bagi membantu mengesan serpihan pesawat ketika peringkat awal operasi mencari dan menyelamat SAR dijalankan. Selepas kita hadir di lokasi kejadian, kita dapati banyak serpihan pesawat dan kita telah menggunakan kaedah sweeping, search and rescue dalam jarak 800 meter dan kita mendapati satu bodi pesawat, main body lah, yang telah terbenam di mana sebahagian ekor pesawat masih di permukaan tanah. Baki pesawat yang berada di permukaan sekitar dalam 45%, di mana sebahagian besar pesawat terbenam dalam tanah. Pada masa penggalian tu, kerja-kerja pemantauan udara oleh helikopter turut serentak pada masa yang sama lah.
Tambah beliau, pihak bomba mengambil masa sekitar 1 jam sebelum berjaya menemui cebisan daging dipercayai mayat mangsa pada kedalaman 1.52 meter di dalam tanah. Kesukaran dan cabaran adalah dari segi tanah gambut itu sendiri, di mana kita dengan penuh berhati-hati menjalankan kerja-kerja penggalian sedikit demi sedikit untuk mengeluarkan mangsa, untuk menjaga bodi pesawat dan bodi mangsa itulah, dan paras air yang tinggi di lokasi, di mana penggalian, apabila kita buat kerja-kerja penggalian dalam 3 ke 4 kaki telah keluar air. Jadi keadaan yang basah berselut sedikit memberi cabaran kepada kita lah. Operasi SAR turut dijalankan bersama 112 anggota polis Diraja Malaysia, pasukan bomba sukarela, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Rela dan Majlis Bandaraya Diraja Klang. Kira-kira 2 hari selepas nahas pesawat ringan itu, kru 999 ke kapar Selangor bagi meninjau keadaan terkini sekitar lokasi kejadian. Pesawat model BK-160 Gabriel terbabit dipercayai telah terhempas di sini, kira-kira 200 meter dari kawasan perumahan penduduk setempat, dan perjalanan menuju ke crash point ini juga sedikit mencabar ekoran permukaan tanah gambut yang tidak rata serta lembik. Lelaki berusia 42 tahun ini akui sedikit terkejut dan tidak menyangka kejadian terbabit berlaku di depan mata ketika sedang sibuk bekerja. Hari itu kejadian pesawat yang meletup tu, kita orang tengah buat kerja. Dengar pesawat meletup atas ini, kita pun terkejut juga. Memang dengarlah kuat dalam pukul 1.30 lah. Lepas tu pesawat dia punya serpian jatuh dekat tengah jalan ni. Lepas tu saya tarik lah, duduk tepi lah, takut ada kereta lalu kan. Tambahnya, penduduk sekitar kawasan terbabit turut bergegas ke lokasi kejadian sejurus nahas tersebut berlaku. Dia pesawat sudah meletup kan, dia berpusing-pusing di sana, jatuh dekat sana. Yang sayap ni belakang rumah ni lah jatuh. Dia besar lah sini, cuma dah terbelah lah. Sebenarnya ada 2 tempat, sana satu. Lepas tu yang atas tu berderai dekat atas ke sana. Orang pun ramai jugalah yang tengok. Lepas tu kan banyak orang tengah makan dan terbaik sebelah makan tu kan, kedai makan. Semua orang keluarlah tengok. Dalam pada itu, seorang lagi penduduk sekitar lokasi kejadian nahas berkenaan mendakwa tragedi itu merupakan kali pertama dilaluinya sepanjang 30 tahun menetap di kawasan terbabit. Masa kejadian tu memang akak tak ada. Akak nak pergi Selayang ambil buah. Tapi akak dapat WhatsApp lah daripada grup-grup kampung kan. Lepas tu akak ingat itu benda tu drone je. Akak rasa macam pesawat kecil je kan. Sekali akak pun telefon budak kerja, akak tanya dengan budak kerja ni, betul ke yang akak cakap kan? Lepas tu budak-budak cakap, ya, yang ada penumpang 2 orang. So macam tu yang akak terkejut lah. Terus akak balik kan. Akak balik akak tengok lah. Kampung dah kecoh lah. Memang dah ramai polis, bomba semua dah masuk lah dengan ambulans semua lah. Memang penuh lah. Keluar masuk polis, memang kecoh lah, orang kampung pun semua keluar. Memang jalan pun sesak lah. Susulan nahas terbabit, usaha membawa keluar mayat kedua-dua mangsa yang terkorban berjaya diselesaikan pihak berkuasa sekitar jam 7.20 malam.
kita telah membuat kerja-kerja mencari dan menyelamat. Secara manual, kita telah menggunakan cangkul, beberapa cangkul dan kaedah manual lah kita gunakan untuk mengeluarkan tanah-tanah tu dan menggali dan mengeluarkan sisa-sisa pesawat. Dalam sekitar 3 kaki kita mendapati ada cebisan daging dan kita percayalah daripada mangsa. Lebih awal sebelum tu kita telah meminta bantuan daripada pihak Majlis Bandaraya Diraja Kelang, satu jangkaut yang telah kita panggil untuk membantu proses-proses penggalian. Tapi proses penggalian itu dibuat secara bergilir dengan penuh berhati-hati untuk menjaga dari segi bodi pesawat dan bodi mangsa itu sendirilah. Hasil temu bual bersama penduduk setempat, saya difahamkan kawasan ini telah dikambus semula sejurus selesai proses mengeluarkan mayat mangsa serta kerja-kerja mengumpul serpihan bangkai pesawat. Meskipun kejadian terbabit merupakan insiden kedua selepas nahas pesawat N28JV sekitar Shah Alam pada 17 Ogos 2023, kecekapan pihak berkuasa dalam mengatur koordinasi yang baik ketika operasi mencari dan menyelamat sememangnya wajar dipuji. Sebenarnya dari segi apa sahaja kemalangan terutamanya pesawat udara ni, kita berkolaborasi dengan semua agensi yang terlibat, PDRM, pihak CAAM, dengan pihak DCA itu sendiri supaya kerja-kerja mencari menyelamat dapat dilakukan dengan lancar dan sebaik mungkin. Dari segi koordinasi di antara agensi adalah cukup pentinglah untuk menjalankan kerja-kerja menyelamat dan pastikan kerja-kerja menyelamat itu berjalan dengan lancar. Contoh yang terbaru, kita mendapat kerjasama yang baik, koordinasi yang baiklah daripada semua agensi yang terlibat. Susulan itu, jasad kedua-dua mangsa telah dituntut pihak keluarga masing-masing pada 14 Februari lalu sejurus selesai proses bedah siasat. Menurut Kementerian Pengangkutan MOT, pihaknya masih meneruskan siasatan bagi mengenal pasti punca nahas terbabit, manakala laporan awal berhubung kejadian itu dijangka lengkap sekitar 30 hari daripada tarikh insiden berkenaan. Laporan Ainul Abdul Rauf 999.